how to find the area, start with example 16, example 16. Okay, so for this subtopic sebenarnya dia ada previous part tu yang definite integral. Kat situ yang saya bagi kerja tutorial semalam lah. Yang tu tak ada apa-apa pun sebenarnya sebab dia tambah limit je kan. Tak perlu letak plus C kat hujung, kita letak limit. Lepas tu dapat nilai. Itu je definite integral. So kita terus sambung lah, kita nak cari area. Ni pun sebenarnya dah belajar masa SPM kan. Dengan harapan adalah orang ingat sikit-sikit. Okay, so in order to find area, we have two types. Satu, bila awak jumpa ada satu je graph, lepas tu dia boundedkan dengan paksi, x-axis or y-axis. Another part would be when it's bounded by the two curve. Maksudnya dalam soalan tu ada dua graph lah. Okay. For beginning, kita tengok dulu contoh kalau kita punya area tu bounded by one graph and one axis. Maksudnya ada satu graph, lepas tu dia ada paksi. Okay, so always bear in mind, ni dia dalam nota saya rasa, your area must always be positive. Maksudnya kalau kira-kira dapat jawapan area tu dapat negatif, maksudnya dah confirm salah lah tu, something wrong with your function or something wrong with your integration. Okay, ini contoh first graph kat situ, contoh je, tak semestinya sentiasa graph kita bentuk macam tu. So bila awak jumpa ada satu graph, we call that as a curve, and then dia ada bounded by limit on x-axis from A up to B. Cara kita nak susun function tu, kita mesti start daripada atas sebab kita nak bounded by x-axis kat sini. So let's say lah ini function fx dia namakan. So dia akan buat fx. Lepas tu kita akan turun ke bawah. Tengok function apa yang next yang awak jumpa. Kalau kat sini kita akan jumpa paksi. Bila paksi, automatik dia akan letak sebagai 0. Sebab tak ada function kat situ. So letak boleh, tak letak pun tak apalah kat sini. Dia akan jadi benda yang sama je. And then your limit kat mana kawasan awak yang terbounded tu lah. From A up to B. Make sure jangan terbalik upper limit dengan lower limit. So, problem dia kat sini. Kalau graf kita bawah paksi. So, kalau graf bawah paksi sama juga. Awak nak decide function mesti start daripada atas. So, start daripada arah atas macam ni. The first function that you encounter will be paksi. So, bila paksi mesti letak 0. Samalah. That's why mesti ada 0 kat depan ni. And then, turun ke bawah, second function yang awak jumpa tu apa? Let's say lah yang ni kita namakan dia sebagai gx sebab tu kita kena minus with gx. And then limit comes the same lah from A up to B. From lower limit up to upper limit. So one simplify kat sini sebab tu dia ada negatif kat depan. Kalau tak ingat ni konsep negatif ni tak apalah. Make sure awak jangan tersilap, mesti paksi tolakkan dengan graf. So baru negatif tu akan muncul sebenarnya. Nanti kita buat example, saya rasa lagi awak nampak kot. Okay, kalau tadi depend kat paksi X, sekarang kalau kita nak tengok depend on paksi Y, depends on Y axis, benda yang sama cuma graf kita tu kalau ni awak akan nampak shape of the graph tu yang akan menyebabkan awak nak depend kat paksi Y lah. Konsep dia still sama. Kalau yang macam ni, so curve yang akan tolak paksi, that's why Fy minus 0. Ni saya pergi laju lah, nanti kita buat example lagi nampak. Kalau graf awak tu on the other side, so dia akan buat paksi yang tolak curve, so 0 minus function awak tu lah. Okay. So this is a few guidelines. Yang ni tak ada dalam nota, saya yang tambah. So salin lah. To find the area. So step number 1, first main step awak mesti sketch the graph. Without the graph, awak tak akan tahu nak cari area tu bounded dia kat mana. Kawasan mana yang terperangkap awak nak cari. So first main step, you must sketch the graph. After that, awak mesti determine the bounded area lah. Shaded kan, loretkan kawasan tu. Lagi senang baru awak nampak siapa yang awak nak kena cari. Most of the time soalan kalau tu dia akan first sketching the graph lah. Ada pun dalam arahan dalam soalan.
Okay. Once kita dah siap sketch the graph tu dah cantik, awak dah lorekkan kawasan yang terperangkap, baru dah kita pergi step number 2. So step number 2, determine the axis. Kat sini maksud dia kita nak tentukan we want to determine on y axis or x axis. Benda ni penting lah. Dua-dua sebenarnya akan dapat jawapan sama, cuma pilihan paksi kita tu penting mana yang lagi senang. Depend kat paksi x yang lagi senang ke depend kat paksi y yang lagi senang. Kalau depend on paksi x, function mesti dalam sebutan x, limit pun dalam sebutan x. Sama juga kalau kita depend paksi y, function dengan limit mesti dalam sebutan y. Okay. So, bila awak dah tentukan nak paksi x atau paksi y, barulah awak boleh determine the function. Siapa nak tolak siapa tadi? Paksi tolak graf ke, graf yang tolak paksi. And then determine the limit lah. Kalau paksi x, limit awak mesti kat paksi x. And the other way around lah. Kalau paksi y, mesti limit kat paksi y. Okay. Once awak dah tentukan function dengan limit, barulah awak boleh start integrate. And then last step awak mesti substitute the limit. Bila dah siap, kita tak letak plus C kat sini sebab kita ada limit. So awak directly sub the limit, barulah awak akan berjaya cari area. Make sure your answer must be positive lah kat sini. Impossible to get a negative area. So kalau kira-kira tiba-tiba dapat jawapan negatif, maksudnya area awak dah mengarut lah tu. Okay, kita proceed Boleh. Boleh. Boleh So ni. kita start dengan example 16. So find the area region bounded by the function x squared minus 2x, x-axis. And then we have line x equal to 3, x equal to 0. So dia dah bagi ada 3 function kat situ. First main step, you must sketch the graph lah. So benda pertama tu, memang awak kena lukis graph dulu. Selagi awak tak lukis graph, awak tak nampak lah apa yang dia tengah cakap dalam soalan tu sebenarnya. Okay, kita start dengan first function dulu. X squared minus 2x. Ini sebenarnya graf kuadratik je kan, x squared kat situ. Nak nampak macam mana awak pintas, you have to factorize lah. So in this case, x minus 2. So awak tahulah dia akan pintas kat kosong dengan 2. Ini basic sketching Okay, settle. First sketch untuk curve kita dah settle. Next, dia kata x-axis, saya dah lukis. And then we have line x equal to 3. And then x equal to 0. So kalau x equal to 3 maksudnya kita ada satu straight line lah kat sini. And then kalau x equal to 0 sebenarnya paksi y tu lah x equal to 0. Okay. So settle dah graph. Lepas tu baru awak tengok kawasan mana yang terperangkap. Where's the bounded area tu kita nak shaded kan. So kalau tengok kat situ ikut dia punya guideline is paksi x, curve x equal to 3 dengan x equal to 0. So kawasan yang terperangkap sebenarnya kawasan bawah ni dengan atas ni. Kawasan yang lain tu semua kawasan yang terbuka kan, dia tak terbounded kat situ. So tak payahlah nak cari. So maksudnya kita nak kena cari kawasan yang saya dah colour kuning ni. Sekejaplah kita tukar kawasan. Alamak, ada dengar bunyi kucing ke? Ada. Janganlah kucing ni nak gaduh depan rumah saya sebentar. Miau.
Okey, kita sambung balik. Sorry, gangguan pula. Alright, so graf kita dah settle. So, bila awak dah dapatkan bounded area tu, baru awak tahu nak depend kat paksi X ke nak depend kat paksi Y. Okay. So, kalau kita nak depend kat paksi X, kita mesti datang daripada arah atas. Macam ni. So, dah cantik lah sebab awak akan jumpa paksi, lepas tu awak jumpa curve. Kalau kat sini datang daripada atas, kita akan jumpa curve, lepas tu kita jumpa paksi. Kalau kita datang dari arah Y pun sama lah juga. Awak boleh juga daripada tepi ni. Tapi dia menyusahkan kita sebab awak nak kena cari limit tu semua. So kita decide maksudnya kat sini kita nak depend on x-axis. Okay. So bila kita nak depend on x-axis paksi X, kita kena make sure setiap kali kita jumpa function yang sama. Kalau kat sini saya dah shaded pakai dua colour yang berbeza. Sebab kawasan kuning, kita akan jumpa paksi dulu. Lepas tu baru kita jumpa graf. Tapi kawasan hijau, kita akan jumpa graf dulu. Baru kita jumpa paksi. Dia terbalik kan? The other way around kat situ. Maksudnya kat sini, kita jumpa function yang berbeza. Kita tak boleh lah terus integrate one go. Sebab tu, alamak. Sebab tu tadi saya pakai colour yang berbeza kat situ. So, bila kita nak decide nak integrate sini, kita kena pecahkan dua kawasan lah. Kawasan kuning, saya label sebagai nombor 1. Lepas tu kawasan hijau, saya label sebagai nombor 2. Maksudnya, bila kita nak cari area, kita pergi ke step yang ketiga. Kita kena total upkan kawasan yang pertama dengan kedua. Once again, saya ulang kenapa pecah? Sebab kita jumpa function yang berbeza kat sini. Okay, so nak cari area, sekarang kita decide function dengan limit. Start dengan kawasan kuning dulu. Kawasan yang pertama ni, kita jumpa paksi dulu. Baru jumpa curve. So, paksi mesti 0. Minuskan dengan curve yang kita jumpa tadi. So, in this case would be x squared minus 2x. And then your limit daripada kawasan kuning tu mula kat mana? Daripada kosong sampai ke 2. Most of the time, in order to find area, ini markah pertama. You write down the correct function with the correct limit. Function betul, limit betul. Dia bagi markah pertama dia kat sini. Okay, now kita pergi pula kawasan yang kedua kat situ. Kawasan hijau ni, kalau tengok kat situ, kita akan jumpa curve dulu. Lepas tu baru awak jumpa paksi. So, in this case, curve would be x squared minus 2x. Lepas tu turun bawah awak jumpa paksi. So, minus 0 dx. And our limit in this case would be kawasan yang hijau ni bermula tadi kat 2. Sampailah straight line ni. Straight line tu 3. And then this would be your second mark lah. Awak pilih kawasan yang kedua betul dengan function yang betul dengan limit yang betul. Okay. Setelah awak dah pilih function, settle step yang ketiga. Now moving on step number 4, kita dah boleh start integrate. Kalau tengok kat sini function dia simple je. Awak dah boleh terus directly integrate kat situ. So kat sini maksudnya kita dah kena terror integrate dululah. Baru boleh jawab soalan area ni kan. Kalau integrate pun awak masih lagi tak faham, awak tak boleh nak jawab pun soalan ni. Okay. So, ni ada constant negatif macam biasa. Negatif boleh bawa keluar. X squared boleh integrate macam biasa. So, x cube over 3 minus 2x squared over 2. Kat sini konsep definite integral kita tak akan letak plus C sebab kita ada limit. So, once dah siap integrate, limit mesti tulis kat belakang macam ni. Itu memang konsep definite integral. Okay. Plus with the second function, we integrate samalah macam tadi. X cube over 3 minus 2x squared over 2. And then, once again, limit mesti dah ada kat belakang. Kalau 2x squared over 2 ni awak dah memang nampak awak nak cancel out, terus tulis x squared pun boleh je, tak ada masalah. And here will be markah seterusnya lah. You integrate the function correctly. Ada markah kat situ. Okay. After that, sebab kita dah ada limit, awak masukkan je lah limit satu-satu. Negatif tu saya still biar je kat luar, tak nak kacau je. So we have
8/3 minus 4. 0 kalau masuk tu dah nampak dah kosong, terus tulis kosong je, tak apa, tak ada masalah pun. Plus with, now second one we have 9 minus 4. Kalau masuk limit tu konsep ingat upper limit masuk, lepas tu tolakkan dengan lower limit. Mesti tolak kat sini. Kalau buat tambah dia dah jadi salah lah. So, substitute limit mesti tunjuk kat situ markah. So, jangan buang markah lah. Kalau awak punya jalan kerja terus perfectly betul, awak tak tunjuk substitute limit ni sangat, tak ada masalah. Ini kalau case, let's say lah awak tercareless, patutnya kat sini ada negatif, awak tak buat negatif. Okay, kat situ dah salah, tapi substitute limit akan ada markah. Biasa dia bagi markah jalan kerja, walaupun function dah salah kat situ. So, tunjuk je lah satu-satu substitute limit tu. Okay. After that, simplify your function. Lepas tu carilah jawapan. Kat sini tekan je lah calculator terus. Kita dapat berapa ni? 4/3. Kat sini pun akan dapat 4/3. So, kita akan dapat 8/3 lah. And then sebab dia area, unit kita mesti unit square. Okey ke semua orang? Saya cakap seorang-seorang ke? Saya cakap sendiri ke saya? Okey je. Okey. Kalau ada benda tak faham, terus tanya je ya. So awak ingat saya assume korang terror je ni. Okey. Ini baru first function. Yang kita ada function, kita nak depend kat paksi X. Dah ke? Boleh proceed? Boleh Boleh proceed Boleh. Okey. Kita pergi second one. Sama juga nak cari area, dia dah bagi ada 3 syarat kat situ. Find the shaded area. Okey. Sama juga. First step awak mesti sketch the graph. Okay. Function kita 1/x. Ini graph apa? Nasib baik ini tak masuk exam. So kalau awak rasa tak ingat nak lukis graph macam mana, bukalah Desmos. Kalau malas nak buka Desmos, bukalah balik nota tu. So 1/x is actually a reciprocal function lah. Function awak tu yang ada 2 curve tu. Satu kat bahagian atas, satu lagi kat bahagian bawah. Korang lukis lagi cantik saya lah, lukislah cantik-cantik tu. So this is basic reciprocal graph. Okay, next kita ada limit. Limit dia kat kawasan Y, maksudnya kita kena tarik pergi paksi Y lah. First one from 2 up to 4. So maksudnya kat kawasan atas ni. From 2 up to 4. And then kita ada kawasan bawah pula from -2 up to -4. Okay, and then y-axis. So kalau kita tengok kat situ, confirm dah awak nampak dah kawasan yang terperangkap. So shadedkan lah kawasan yang terperangkap tu. Okay, settled. So sama macam tadi, kita ada dua kawasan sekarang. Sebab satu atas paksi Y, satu lagi bawah paksi Y. Okay, so kita nak find the shaded area region tu, saya label lah. Yang atas paksi ni kawasan pertama. Bawah paksi ni kawasan yang kedua. Okay. So, settle kita dah dapat ni. Next kita pergi step number 2, kita nak determine. Nak integrate ni, nak depend on paksi X ke nak depend on paksi Y. Okay. So, kalau paksi X tadi,
kita nak tentukan tu kita mesti datang daripada arah atas kan. Saya cakap tadi, dari arah atas. Okay. Bila kita datang dari arah atas ni, saya pergi kat kawasan yang bawah ni, kawasan kuning ni. Awak akan nampak first awak jumpa straight line ni. Tak ada masalah. Lepas tu turun bawah. Untuk yang depan ni awak akan jumpa straight line yang kedua. Tapi kalau kita ke belakang lagi, kita akan jumpa first straight line. Lepas tu kita akan jumpa curve. Maksudnya, saya buat titik-titik. Kawasan kita akan terpecah kat situ, kat kawasan yang saya buat titik-titik ni. Sebab tengok arrow balik First kita jumpa straight line. Lepas tu kita jumpa straight line. Okey lah. Tapi bahagian yang belakang tu, first kita jumpa straight line. Lepas tu kita akan jumpa curve. So dalam kawasan kuning ni je kita akan jumpa dua function yang berbeza. So kita kena belah. Benda tu akan jadi menyusahkan. Bila benda ni menyusahkan macam ni, maksudnya kita jangan depend kat paksi X. So kita try depend on paksi Y pula. So kalau nak depend on paksi Y, awak mesti datang dari arah kanan. From the right to the left lah. So datang daripada arah kanan ni. Sini. Dari arah. Okay. So kita pergi kat function kuning ni dulu. So kita kalau datang dari arah kanan, awak akan jumpa paksi. Lepas tu awak akan jumpa curve. Mana-mana pun awak sentiasa akan jumpa paksi, awak jumpa curve. Maksudnya kat sini kita tak perlulah nak belah-belah graf tu. Atas pun kalau tengok kita akan jumpa curve, lepas tu jumpa paksi. Sepanjang kawasan yang hijau saya dah highlight ni, kita akan jumpa curve, lepas tu jumpa paksi. Maksudnya awak tak perlu nak belah graf. So kat sini barulah kita decide, maksudnya depend on paksi Y akan lagi senang sebab kita tak perlu nak belah graf. Kalau nak depend kat paksi X, boleh dapat jawapan yang sama juga, tapi awak perlu belah graf ni kepada 4 bahagian lah, which menyusahkan diri lagi. Okay, settle kita dah decide nak depend on paksi Y, sekarang kita nak determine the function and limit. Bila paksi Y, maksudnya semua mesti dalam sebutan Y. Function awak pun mesti dalam sebutan Y. So tadi kita ada Y equal to 1 over X. Kalau rearrange dalam sebutan Y, kita akan dapat X equal to 1 over Y. Maksudnya function kat sini is 1 over Y lah. Dalam sebutan Y. Okay. So area sama macam tadi. First region plus with second region. What with the first region, function kita would be 1 over Y. Limit yang kawasan hijau ni, so starting from 2 up to 4. Settle first region. Now kita masuk second region, kawasan yang kuning pula. Oh, kejap. Yang ni tadi datang dari arah kanan, kita jumpa curve, lepas tu kita jumpa paksi kan. Tulis, boleh tak tulis pun tak apa. Tapi saya tulis lah, tunjuk dia curve, lepas tu langgar paksi. Sebab tu saya buat minus 0. And then we proceed with the second region. So, kita akan datang daripada arah kanan, first jumpa paksi dulu. So, sebab tu mesti letak 0 minus with your curve. So, your function is 1 over Y. So, your limit start from negative 4 up to negative 2. Bahagian negatif ni hati-hatilah, jangan terbalik upper limit dengan lower limit. Lower limit must always be smaller than your upper limit. So, jangan terbalik kat sini. Kalau tak, awak dapat jawapan mengarut je nanti. Alright. So, saya ulang balik. Kawasan yang hijau, curve, tolak, paksi. Sebab tu, 1 over Y minus 0. Minus 0 yang kat depan ni awak tak tulis pun tak apa. Kita sekadar indikator nak tahu benda tu awak dah tolakkan dengan paksi je. Second region, kawasan kuning, kita akan start dengan paksi, tolak curve. That's why 0 minus 1 over Y. Sama juga 0 ni awak tak tulis pun tak apa. Dia indikator paksi. Tapi minus ni mesti ada lah. Kalau awak tak buat 0 minus, nanti awak akan dapat jawapan positif juga kat sini. Jadi salah juga. Okay, settle step number 3. Kita dah ada function, kita dah ada limit. Now kita dah boleh start integrate. So, integrate 1 over Y would be ln of Y. Ni ada constant negatif ni, saya bawa keluar terus. Minus.
Okay. Yang ni function dia simple je. Kita boleh integrate tanpa ada masalah lah. Make sure dapat ln. Lepas ln tu mesti ada modulus. Okay. Now kita substitute limit 1 by 1. Start with the first one. So awak akan dapat ln of 4 minus ln of 2 minus with. Yang kat sini penting ada modulus sebab limit kita negatif. Kalau awak tak buat modulus kat sini, awak akan dapat ln of negative 2. Tak ada modulus, awak akan dapat make error lah. So penting sebab tu mesti ada modulus kat sini. Barulah awak punya value tu akan jadi positif balik the counter back. Okay. After that, directly simplify je lah. So, saya tunjuk dua cara. Yang ni contoh kalau saya tambah sikit dalam soalan ni. Soalan dia find the area je kan. Saya tambah. Kadang-kadang dia mengada, dia tambah kat situ. Find the exact area. Maksudnya kita nak area tu dalam nilai yang tepat. Tak boleh ada perpuluhan. Maksudnya dia nak jawapan dalam sebutan ln lah. Okay, kalau dia nak jawapan dalam sebutan ln, dan awak kenalah simplify dan jawapan awak ni. Saya buka dulu satu-satu. And then awak dah boleh simplify lah pakai log rule je kat situ. Macam biasa, kalau tolak akan jadi bahagi, kalau tambah akan jadi darab. So now ln kita akan jadi 4 times 4 divided by 2 times 2. So dapatlah 16/4 ln of 4 unit squared. So kalau soalan kita nak dalam sebutan exact area, maksudnya jawapan akhir awak memang kena tulis sebagai ln 4. Jawapan yang lain dia takkan terima lah, itu nilai tepat kita. Tapi kalau soalan dia find the area je, tak ada perkataan exact kat situ, boleh je awak buat perpuluhan. Tekanlah calculator, ln 4 akan dapat, ln 4 dapat berapa 1.386. Mana-mana pun boleh. Cuma kalau dalam tu dia cakap exact area, so mesti ln. Kalau dia tak ada perkataan exact tu, find the area je, at least 3 decimal places lah macam biasa. Sekurang-kurangnya 3 tempat perpuluhan. Okey ke? Okay. Ya. Okey je? Oh, okey. Boleh saya proceed? Boleh. Sure. Ya, korang ni, oh ya, okey. Ke korang sebenarnya tengah tergolek atas katil je ni? Taklah. Tak. Tak adalah atas katil. Tepi Oh, katil. taklah atas katil habis dia tergolek atas lantai. Atas meja. Okay, kita proceed. Next one, example 3. Find the area enclosed by the curve of y equal to secant squared x, y equal to 4 in the range of negative pi over 3 up to pi over 3. Okay. Kita ada masalah kat sini sebab function kita secant squared x. Tapi soalan ni kan tak masuk exam macam saya cakap tadi. Kalau rasa tak tahu tu, sebab saya pun tak tahu secant squared ni graf dia macam mana, awak buka lah macam biasa. Korang biasa je kan pakai Desmos. Biasa. Then korang try lah plot. Kalau lah exam tu jumpa lah function yang pelik-pelik tu, korang pakai je lah Desmos. So kalau kat sini kita nampak graf dia is macam sort of repeating kuadratik kat situ. Okay. So secant squared macam ni lah graf dia. And then tadi range kita pi over 3, negative pi over 3. So kita nak kawasan yang kat tengah-tengah ni. Yang kat paksi ni. Kita ambil tu lah Okay. Kita start sketching the graph. Tadi dia macam kuadratik sikit kan. Alah, tak cantik, tak apalah. So ini kita punya
secant squared. And then kita ada y equal to 4. So straight line kat sini. Y equal to 4. In the range of negative pi over 3 up to pi over 3. Okay, settle dah graph. So kat situ, ikut arahan tu, y equal to 4 dengan the curve, awak memang terus nampak lah kawasan yang terperangkap, the bounded area would be kawasan sini. So kita dah nampak dah tu, kita dah boleh pilih paksi. Kat sini, paksi X ke paksi Y yang lebih senang? Dua-dua pun sama sebenarnya. Kalau paksi X, kita akan jumpa straight line, lepas tu kita jumpa curve. Kalau paksi Y, kita akan jumpa curve, lepas tu jumpa curve lagi satu. Dua-dua pun boleh, cuma kalau paksi Y, limit kat bawah ni, kita tak tahu apa. So, kena cari. Tapi kalau paksi X, kita dah ada limit, dia dah bagi kan, pi dengan pi ni. Jadi, kita dah ada limit, kita tak payah cari, dah boleh terus pakai. Maksudnya kat sini, lagi senang. Depend kat paksi X lah. So, kita dah boleh cari area. Dia boleh straightforward je sebab setiap kali pun straight line, langgar curve. Mana-mana pun awak tengok je kawasan yang colour kuning ni, awak akan jumpa. Kejap ada orang tu on mic ke? Sebab saya dengar suara saya balik. Kalau siapa tu on tu, tolong tutup. Okay, and then kita akan jumpa straight line. Lepas tu jumpa curve. Sepanjang kawasan kuning ni, maksudnya kita tak perlu pecahkan graf kita lah sebab setiap kali kita jumpa function yang sama. Alright, kita dah boleh start nak cari area. In this case would be straight line kita tadi, y equal to 4. So 4 minus with our curve in this part would be secant squared x dx, and limit start from negative pi over 3 up to pi over 3. Jangan terkejut, limit boleh di dalam sebutan pi. Okay, now kita dah boleh start integrate. Integrate 4, straight away you gonna get 4x. Integrate secant squared, sebab tu dia kasih function pelik. Dia nak biar kita senang nak integrate. Straight away awak akan dapat tangent x. And your limit is from pi over 3. Sorry, negative pi over 3 up to pi over 3. Lepas tu, kita substitute je lah limit macam biasa. Okay, substitute limit tu 1, 1. Sebab kita punya limit dalam sebutan pi, bila awak nak kira, jawapan awak mesti mod radian lah kalkulator tu. Tangent pi over 3 tu. Yang depan ni 4 over 3 pi ni, saya tak tekan kalkulator lah, saya biar je sebab kita nak jawapan cantik sikit. So dapat 8 over 3 pi kat situ. Tangent pi over 3, tekanlah kalkulator, make sure mod radian, awak akan dapat berapa? Seorang tolong tekan kalkulator. Ke korang tak ada kalkulator kat sebelah? Square root of 3. Square root of 3. Alright. So, kita akan dapat cert 3 plus, minus cert 3 minus cert 3. Minus kan kat sini. So, minus 2 cert 3 lah. Okay, settle. Itu
Case pertama bila kita hanya melibatkan satu je graf. So kalau kita tengok tadi soalan kita ada satu je curve. Sekarang kita nak tengok bila soalan tu melibatkan dua curve. Konsep dia sama je. Ini saya skip lah sebab dia kita pergi ke example lagi senang. Okay. So example 17, find the area bounded by the curve y squared equal to x and then y equal to x minus 2. Ni soalan favourite lah. Ni sebenarnya clone PSPM ni. Tapi korang nanti ni dah tak masuk dalam PSPM lah, dia tahu masuk dalam assignment ke. Ini soalan favourite, dia suka bagi function macam ni. Okay, so first step same as before, you must sketch the graph. So yang ni awak kena hati-hati. Bila kita nak sketch graph, our main subject always be y. Kita tak boleh ada function lain selain daripada y kat depan tu. Contohnya ni ada y squared, awak kena pindahkan dah. So kalau pindahkan kat situ kita akan dapat surd x. Ya, ni lagi sekali kena hati-hati. Most of the time student akan buat surd x je. Dia akan jadi salah sebab sebenarnya sebab squared kita mesti ada plus minus surd x kat situ. So bila plus minus surd x, graph surd x saya rasa semua orang dah terror. Dia akan macam naik bukit macam tu. And then if it's negative surd x, dia akan bawah pastilah. So graph awak sort of bentuk macam huruf C kat situ. Ini selalunya student akan salah sebab dia lukis yang atas je. Yang bawah tu tak ada. So nanti akan jadi salah. Okay, settle. Nak kita ada y equal to x minus 2. Ini sekadar linear je. Awak dah boleh lah. Kalau rasa confused, carilah macam biasa. Bila x kosong, y akan dapat negative 2. Bila y 0, x would be 2. So awak akan dapat positive linear function kat situ. Alamak. Ya, boleh lah. Okay. So kita dah settle lukis. And then awak tentukan kawasan yang terperangkap kat situ. So kalau kat sini kawasan yang terperangkap would be curve. Lepas tu ada straight line. Kawasan tengah-tengah ni lah yang terperangkap sebenarnya. Alright. Now penentu kita nak depend kat paksi X ke nak depend kat paksi Y pula. Okay. Kita pergi kepada paksi X dulu. Kalau paksi X mesti datang daripada arah atas. So bila arah atas ni first awak akan jumpa curve atas ni. Okey lah, tak ada masalah. Lepas tu jumpa paksi. Okay, bahagian bawah ni. Yang bahagian depan ni awak akan jumpa curve. Lepas tu kat tengah-tengah ni awak akan jumpa tempat graf tu bersilang. So awak tak tahu ada konflik kat situ. Awak tak tahu nak jumpa function mana. Bahagian belakang sikit awak akan jumpa straight line. Maksudnya bahagian depan dengan bahagian belakang kita tak tahu. Kita akan jumpa function yang berbeza. Kat tengah-tengah ni graf bersilang. Maksudnya nanti kalau kita nak depend kat paksi X, kat tempat bersilang tu awak kena belah graf awak. Sebab kita jumpa function yang berbeza kat situ. Okay. Itu kalau paksi X kita kena belah graf. Kita try pula tengok kalau nak depend kat paksi Y. Perlu belah graf ke tak perlu? So kalau paksi Y kita akan datang dari arah kanan. Dari arah kanan, atas, bawah, kita start dengan jumpa straight ni dulu kan. Straight line ni tadi, linear. Okay. Bahagian belakang, every time pun, atas ke, tengah-tengah ke, bawah ke, saya buat arrow ni, kita akan sentiasa jumpa curve. Maksudnya setiap kali kat sini awak akan jumpa function yang sama. So kalau setiap kali jumpa function yang sama, maksudnya kita tak perlu belah graf. So kat situ senanglah
kalau kita depend on y-axis lah. Sebab kita tak perlu belah graf. Kalau depend kat pasti x tadi, boleh dapat jawapan sama juga tapi awak kena belah graf. So kita decide lah. In this case, kita nak depend kat pasti y. So bila nak depend kat pasti y, alamak. Everything must be in the term of y. Limit kita pun kena limit yang ada kat pasti y. So dia dah tambah masalah sikit kat situ sebab kita tak ada limit kat pasti y. Maksudnya kita kena carilah. Sekejap ya. Awak kena cari limit kat pasti y tu berapa. Kat mana limit tu? Kat tempat graf awak bersilang. So kat sini tadi, kalau kita tarik tu, dia pergi pasti y, itu limit pertama. And then kat bawah ni, tempat graf bersilang, itu limit kedua yang kita kena cari. So nak cari limit, just equate awak punya function lah. X dalam sebutan x. So function yang pertama, x kita ialah y squared. Function yang kedua, kalau kita susun x as main subject, awak akan dapat y plus 2. So from here, dapatlah quadratic equation. You just have to factorize je. So kat situ awak akan dapat y equal to -1. Another one would be y equal to 2. So kat sini -1. Yang kat atas tu 2. Miss, kalau saya x equal to x1, dia punya method dia macam tu kalau nak decide limit. Kalau kita nak cari tempat graf bersilang, kita memang equatekan dua function. So kalau nak cari limit kat pasti x, y sama dengan y. Kalau nak cari limit kat pasti y, x sama dengan x. Dia terbalik macam tu. Tu je cara kita nak cari limit tempat graf bersilang. Equatekan dua function. Okey ke? Okay. Alright. So sekarang kita dah boleh start determine the function dengan limit. So nak cari area. So first tadi kita start dengan straight line. Linear ni. Ingat sebab kita nak depend kat pasti y. Function mesti dalam sebutan y lah. So linear dalam sebutan y yang kita dah susun ni tadi. Kalau tak ni saya tulis kat sini. Linear dalam sebutan y would be y plus 2. And then tolakkan dengan second function yang kita jumpa curve kat situ. So curve dalam sebutan y memang dia dah bagi dah kat situ, y squared. And then limit is from -1 up to 2. Okay. Saya salin balik lah, tak muat. Now, sebab kita dah settle, kita dah boleh start integrate. Ini integrate straight away lah, dia tak ada masalah pun satu-satu. Most of the time function yang akan keluar untuk nak cari area tu dia akan direct function lah. Dia tak adalah tiba-tiba awak macam ada apa, nak kena buat partial fraction ke kat situ, nak kena buat by part ke kat situ. Jarang lah sebab kalau kena buat by part tu function tu awak tak reti nak lukis pun. Most of the time dia akan keluar basic function je. Okay, now substitute one by one the limit. To square over 2. And then once again, jangan lupa saya buat star kat sini, substitute limit mesti tunjuk. Dah after that, directly lah tekan calculator. 8. 7/3, 1/2. So kita akan dapat 9/2. Nak buat 9/2 boleh. Nak buat 4.5 pun boleh lah. Sama je maksudnya kat situ.
Okey ke? Okay. Oh, okey je. Cakap lagi. Okey, kalau okey kita proceed untuk last example untuk hari ni. Example 18, calculate the area of the region bounded by the curve. Dia bagi satu graf kuadratik, satu lagi graf linear. Okey. So, janganlah junior, patutnya semua orang dah terror dah lukis graf kuadratik. Kalau x squared plus 3, apa jadi kat graf tu? Plus 3 maksudnya, alamak, graf tu akan bergerak ke atas by 3 kan? So, dia jadi x squared plus 3. Graf awak naik pergi kat 3. And then next one we have 3y equal to negative 2x plus 14. Graf linear sama macam tadi. Kalau rasa confused, awak carilah dulu pintasan. When x equal to 0, y awak akan dapat 14 over 3. When y equal to 0, x tu kita akan dapat 7. So it's actually negative linear. Okay. So after that, paksi kita boundedkan dengan x-axis, y-axis. So straight line, graf kuadratik, ada paksi x, ada paksi y. So, kawasan yang terperangkap tu, kawasan yang kat tengah-tengah tu. Ni benda penting lah awak sebenarnya. Kena nampak kawasan mana yang terperangkap. Kalau awak tak nampak kawasan mana yang terperangkap, awak pun tak tahu nak cari area tu kat mana. Okay. So, saya stop kat sini hari ni sebab saya dah sampai tahap lukis. Next part, awak sendiri sambung dulu. Nanti next kuliah baru kita check jawapan awak betul ke tak betul. Tentukan nak depend kat paksi X lagi senang ataupun nak depend kat paksi Y yang lagi senang. After that, awak sambunglah. Cari limit, cari function and then baru awak boleh cari area. Saya bagi jawapan akhir dulu. Baik. So, jawapan dia patutnya Tanya boleh? Mhm. Apa ni, kenapa yang belah atas tu bukan dikira kawasan yang terperangkap? Kat atas tu yang antara 3 dengan 14/3 tu. Yang Aku sini nampak. ke? Yang saya tengah buat tanda soal ni ke? Betul. Sebab dia tak terperangkap dengan paksi X. Oh. Dia tadi ada 4 syarat kan? Curve, straight line, paksi X, paksi Y. So yang ada 4 syarat tu ni lah. Curve, straight line, paksi Y, paksi X. So kawasan yang saya highlight colour kuning ni je. Kalau yang kawasan yang saya buat tanda soal ni, dia tak terperangkap dengan paksi X. So dia tak termasuk lah. Okay. Terima kasih, Miss. Okay. Alright. So, nanti jawapan ayah awak akan dapat 46 over 3. So, saya bagilah awak try dulu sebab buat bersama-sama kita macam rasa benda tu senang macam biasa. So, tentukan nak senang paksi X, paksi Y. Lepas tu baru awak cari area dia apa. Esok, kita check jawapan. Betul ke tak betul jangan kejawab tu. Alright. Okay. Alright. Okay. So, esok saya on je kuliah macam biasa. Nanti saya record. Kejap recording. Kejap. Saya kan dah letak Google Site kat setiap group discussion dalam WhatsApp group kan. So setiap meet recording saya akan letak kat dalam site ni kat dalam video recording ni. So kalau siapa-siapa rasa nak tengok balik atau terlepas pergi kat Google Site saya je lah, buka kat video recording. Okay. Okay. Alright, so untuk esok pun samalah. Saya on je kuliah macam biasa. Siapa yang tak boleh masuk sebab muat, nanti tengok sendirilah video recording tu. Okay? Okay. Okay. Baik, Miss. Alright, so kita stop kat sini hari ni. Kita jumpa lagi esok. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Cheers. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.